warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang sudi untuk menonton video saya untuk kali ini. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang masih belum subscribe pada channel YouTube saya, sila subscribe sekarang. Semoga tuan-tuan dan puan-puan tidak terlepas video-video daripada saya di YouTube feed anda. Okey. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya nak kongsikan adalah apakah perbezaan antara pelabur emas dan penyimpan emas. Okay, ramai tak tahu beza antara pelabur dan penyimpan ni, kerana ramai yang ingat sama saja. Sebenarnya penting untuk kita tahu posisi kita sebelum kita terjun ke dalam bidang emas ni, sama ada pelabur atau penyimpan. Kita kena set kita punya mindset, kita kena set kita punya posisi dalam emas ni, sama ada kita adalah pelabur ataupun penyimpan. Pentingnya untuk kita tahu adalah kerana dia seperti yang kita main bola, tuan-tuan dan puan. Kalau kita tak tahu sama ada kita ni defender ataupun kita ni striker, jadi kita ni defend tapi kita pergi main atas, kita ni striker tapi kita pergi lari sampai bawah. Jadi permainan tersebut memang akan hancur, memang akan ke laut. Jadi itu dia punya metafornya lah. Baik, sekarang saya nak cerita. Asasnya emas boleh dijadikan sebagai pelaburan dan emas boleh juga dijadikan sebagai simpanan. Jadi apa perbezaan dia? Baik, macam ni. Kita untuk kita mudah faham, kita melihat dia pada sudut menyimpan duit. Okey, kita kata kita menyimpan di tabung haji atau ASB. Baik, sebagai pelabur, biasanya pelabur ni dia meletakkan satu jumlah wang yang besar, sebab dia nak pulangan yang besar. Lagi besar pelaburan kita, lagi besar pulangan dia. Itu pelabur. Okey, contoh bila kita simpan dalam tabung haji dan ASB, katakanlah kita akan dapat dividen setahun 2%, 2.5%. Kita ambil 2%. Jadi kita meletakkan pelaburan di dalam tabung haji atau ASB sebanyak 100,000. Jadi 2% daripada 100,000 kita akan dapat 2,000 setahun. Jadi sebagai pelabur, contoh bila saya kalau saya letak 100,000, setiap tahun saya akan ambil pulangan dia 2,000 setiap tahun. Saya ambil 2,000 setiap tahun. Tahun depan saya ambil lagi 2,000. Tahun depan saya ambil lagi, bergantung kepada dividen yang diberilah. Jadi sebagai pelabur, kita memang nak pulangan. Itu keyword dia, pulangan. Jadi pulangan tersebut sama ada kita jadikan income ataupun kita jadikan sebagai apa-apalah, maknanya kita nakkan pulangan daripada pelaburan tersebut. Jadi itu pelabur. Tapi biasanya kita simpan di tabung haji ni, contoh saya lah kan, saya simpan dalam tabung haji. Setiap dapat gaji, setiap bulan saya akan simpan katalah 1,000 setiap bulan. Jadi saya akan masuk dalam tabung haji 1,000, bulan depan saya masuk ke 1,000. Kenapa saya buat macam tu? Yang tu menyimpan. Sebab saya ada matlamat simpanan saya nak capai 100,000. Contoh, untuk saya simpan 1,000 setiap bulan, saya nak sampai 100,000. Maknanya saya kena simpan, bila saya simpan 1,000 ringgit setiap bulan, saya akan dapat 100,000 dalam masa lebih kurang 100 bulan lah. 100 bulan. Jadi tapi dalam tabung haji dan ASB ada dividen 2%. Jadi apa keuntungan saya? Keuntungan saya akan dapat matlamat simpanan saya tu, saya dapat capai target saya tu lebih cepat lah, sebab saya ada dividen 2%, dan saya simpan konsisten 1,000 setiap bulan. Jadi kepada anda yang meletakkan posisi sebagai penyimpan kan, nasihat saya, jangan ambil dividen tu. Sebab no point bila kita ambil dividen tu, simpanan kita lambatlah sampai target, betul tak? Kita nak dapat capai matlamat kita 100,000 atas sebab-sebab tertentu. Jadi kita kena sama ada kita simpan tu banyak
lebih. Contoh kita memang bajet 1,000 setiap bulan, tapi bila kita dapat duit lebih ataupun kita mampu simpan lebih, kita akan simpan lebih sebab kita ada target. Kebanyakan penyimpan tak berjaya menyimpan sebab mereka tak ada target. Tak simpan dia tak tahu nak simpan kenapa. Kita simpan, kita nak tahu nak pergi haji pada sekian-sekian tahun. Kita letak target. Ataupun kita nak beli rumah, jadi kita nakkan ada kita dah ada kita letak target, kita nak ada 100,000 contoh, 300,000 contohnya, dan dalam masa berapa lama, dan ataupun berapa lama kita dapat capai. Jadi target kita nak capai cepat, dan kita nak capai cepat lah kan. Jadi bila kita simpan bajet 1,000 sebulan, tapi ada bulan-bulan yang kita dapat duit lebih, kita akan usaha untuk simpan lebih. Jadi kita akan dapat cepat kan? Dan dividen tu akan membantu kita lagi cepat kita sampai kan? Cepat, ataupun bila kita memang target masa macam tadi 100 bulan, maknanya bila sampai 100 bulan tu kita dah akan dapat lebih dengan bantuan dividen, dan kita memperbanyakkan simpanan setiap bulan. Okay, boleh faham tuan-tuan dan puan-puan? Okay. Yang tu beza pelabur dan penyimpan dalam bentuk duit. Okey, lagi satu keuntungan pelabur, selain daripada dividen, mereka ada juga yang dipanggil untung daripada capital gain, iaitu beza beli dengan jual tu, diorang dapat untung daripada situ. Contohnya dalam melabur dalam saham. Melabur dalam saham, ada saham yang ada dividen, ada saham yang tak ada dividen, betul tak kan? Tapi yang tak ada dividen, biasanya diorang dapat untung daripada capital gain. Maknanya diorang beli satu lot, contoh satu lot lah kan. Biasanya diorang contohlah satu lot, harga dia contoh harga dia 100,000 kan. Tapi dalam masa beberapa tahun, harga satu lot tu dah meningkat. Jadi bila mereka jual balik lot tersebut, mereka akan dapat 105,000 contohnya. Jadi mereka jual balik 105,000, mereka beli hari tu 100,000, jadi mereka dah untung 5,000. Jadi untung 5,000 tu dipanggil capital gain. Okey. Jadi itu dia. Jadi saya nak tekankan kat sini perbezaan dia supaya kita faham. Pelabur dia mesti nak income, ataupun dia mesti nak keuntungan income. Antara dua tu. Penyimpan dia nak capai matlamat menyimpan. Jadi biasanya penyimpan dia akan kumpul setiap bulan, setiap 2 bulan ke, setiap dapat bonus simpan. Jadi diorang nak sampai matlamat dan cepat sampai matlamat, secepat mungkin. Itu target penyimpan. Itu berbeza penyimpan dan pelabur. Okey. Sekarang tuan-tuan, saya nak cerita bagaimana pula dengan emas. Jadi pelabur, apa beza? Ni topik kita. Apa beza pelabur emas dan penyimpan emas? Jadi dengan contoh yang saya bagi tadi, lebih kurang bezanya dia bukan pasal duit, dia pasal emas. Boleh faham? Okey. Pelabur emas dia ada satu je keuntungan. Emas dia tak ada dividen. Emas dia tak ada dividen. Jadi pelabur dapat untung dengan emas adalah daripada capital gain, macam saham tadi, lebih kurang macam saham tadi. Okey, contoh kita ada 1 kilogram emas. Contoh kita nak melabur dengan 1 kilogram emas. So 1 kilogram emas harga dia lebih kurang 300,000. Lebih 300,000 lebih. Contoh saya bagi, jadi bila harga tu 1 kilogram, katalah beberapa tahun dia naik kepada 400,000. Contoh sampai naik jadi sampai 400,000 1 kilogram. Jadi dah untung 100,000. Boleh faham kita jangan cakap 400,000 lah, banyak sangat kita kata 350,000. Jadi dia dah untung 50,000 beberapa tahun. So itu keuntungan bila jual balik, dia orang dapat keuntungan, itu dia panggil capital gain. Itu pelabur. Ingat, pelabur mesti nak ulangan, mesti nak income. Okey. Apa beza dengan penyimpan? Penyimpan emas sama juga macam penyimpan duit tadi, mereka nak simpanan mereka bertambah atas matlamat-matlamat tertentu lah kan. Contohnya kita nak dalam masa 10 bulan ataupun 100 bulan misalnya, kita nak emas kita ada 1 kilogram.
1 kilogram. Jadi kita kena simpan 10 kilogram 1 bulan. Contoh 10 kilogram ni lebih kurang RM2,000. 10 kilogram lebih kurang RM2,000 lebih lah macam tu. Jadi kita simpan 10 gram setiap bulan. Contoh saya bagi contoh. Jadi sama juga kan, kita nak capai cepat ataupun kita nak capai banyak kan. Kita target 10 bulan, kita target 10 bulan. Kalau 10 gram 100 bulan maaf 100 bulan. Jadi kita kena simpan sebulan 10 gram. Tapi bila kita ada duit lebih, kita simpanlah 11 gram ke, kita simpan 15 gram. Kita simpan ada satu bulan dapat untung banyak, kita simpan 20 gram. Jadi sama ada kita capai 1 kilogram tu dalam masa yang pendek dengan cepat, ataupun sampai 100 bulan tersebut kita ada lebih daripada 1 kilogram. Itu dia, kita ada matlamat menyimpan. Sama juga macam simpan duit, kita ada matlamat. Kata kita nak pergi haji contoh kan, ataupun kita nak pergi mana-mana lah kan, kita nak simpan untuk dana pendidikan anak-anak misalnya kan, ataupun simpan untuk persaraan misalnya kan. Jadi kita ada matlamat menyimpan. Kita tak peduli tentang harga emas. Sebab tu dalam grup kami PGG100 Network yang di bawah mentorship Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, kami lebih menekankan tentang simpanan. Jangan peduli sangat tentang harga, sebab harga emas memang sentiasa akan naik. Jadi kalau kita tengok sangat harga, nanti kita akan jadi terlepas peluang-peluang yang bagus untuk kita tambah gram emas kita. Okey, yang tu mungkin kita akan bincang pada tempat lain. Jadi menurut Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, ramai orang menjadi lebih kaya dengan emas adalah dengan menjadi penyimpan emas yang tegar, bukan melabur. Orang-orang kaya menggunakan emas, mereka nampak emas ni sebagai aset yang mereka boleh melindungi kekayaan mereka kan. Jadi mereka ada duit je, mereka akan tukar kepada aset, tukar kepada emas, tukar kepada tanah, tukar kepada rumah. Mereka tak akan simpan dalam bentuk duit. Sebab apa? Yang ni pun topik yang lain, mungkin kita akan buat satu video tentang ini. Dia adalah faktor inflasi. Faktor inflasi ni maknanya kejatuhan nilai duit. Yang tu kita takkan bincang kat sini lah, sebab sekarang pun dah 12 minit lebih saya tengok. Kita akan bincang tempat lain. Jadi kembali kepada tajuk kita, iaitu mungkin saya boleh terus rumuskan beza pelabur dan penyimpan emas. Jadi pelabur emas mesti nak income sama ada secara tahunan tak ada. Jadi mereka hanya dapat untung daripada capital gain. Jadi mereka nakkan keuntungan, nakkan pulangan. Penyimpan emas, mereka hanya fikir macam mana nak simpanan emas mereka bertambah. Jika mereka ada target, macam mana nak capai target tersebut dengan cepat, ataupun bila sampai masa yang dah diletakkan sebagai target, mereka ada lebih daripada matlamat mereka. Contoh, mereka target 1 kilogram, bila sampai masa mereka ada lebih dari 1 kilogram. Jadi itu beza dia. Satu lagi untuk kita mudah faham begini. Penyimpan emas, pelabur emas, dalam target mereka, dalam kepala mereka fikirkan RM. Mereka fikirkan duit ringgit. Maknanya macam saya cakap tadi, 1 kilogram mereka beli 300,000, naik 350,000 ringgit. Mereka jual, mereka dapat 50,000 ringgit. Jadi dalam kepala mereka RM, ringgit. Berbeza dengan penyimpan emas, dalam kepala mereka adalah gram, kilogram. Jadi bagaimana gram mereka nak bertambah? Mereka dah beli 10 gram, okey, mereka nak tambah lagi kepada 20 gram. Okey, bulan depan mereka ada duit lebih 15 gram, ada 55 gram. Jadi mereka hanya fikir gram. Jadi sebagai anda yang nak meletakkan posisi dalam pelaburan simpanan emas ni, sama ada pelabur ataupun penyimpan, itu beza dia. Kalau anda ingin meletakkan diri sebagai pelabur, anda kena pandang ringgit, jangan pandang gram. Kalau anda meletakkan sebagai penyimpan emas, jangan pandang ringgit, jangan pandang harga, fikir gram, bagaimana gram nak bertambah. Jadi setakat ni saja. Saya tengok video saya pun dah panjang, saya tak pernah buat video panjang macam ni. So semoga bermanfaat. Kita jumpa di video yang lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.